اللهم صل وسلم على نور الأنوار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama di alam maya ini untuk mengulang kaji, saling nasihat menasihati bagi ruangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat dan manfaatnya bersama insya-Allah. Dan pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit panduan-panduan bagi kita menghadapi masa-masa yang sulit kita pada hari ini. Bagi para jemaah-jemaah yang mungkin rindu dah lama tak pergi kuliah, dah lama tak datang ke masjid, pasti kerinduan ni mendalam. Dan sebesikit kita nak berkongsi nasihat pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Seperti mana yang kita maklum bahawa COVID-19 ataupun coronavirus lah yang kita kenal namanya pada hari ini, memberikan ancaman yang besar bagi seluruh penduduk dunia. Dan dia telah disepakati juga oleh para cendekiawan, para doktor bahawa benda-benda ini, penyakit ataupun wabak ini yang sedang melanda adalah satu benda yang berbahaya. Seperti mana yang kita maklum, para jemaah yang saya hormati sekalian, bahawa agama ni datang kepada kita pasti ada sebabnya. Kehadiran agama ni untuk melindungi 5 perkara. Yang pertamanya adalah agama kita sendiri, yang keduanya adalah jiwa ataupun kesihatan kita, yang ketiga akal kita, yang keempat harta benda kita, dan yang kelima adalah keturunan dan keluarga kita. Jadi apa-apa perkara yang boleh merosakkan 5 perkara ini pasti agama akan memberikan panduan dan menghalangnya kita untuk mendekatinya. Jadi jemaah yang saya hormati sekalian, kita sebagai orang Islam harus mempunyai sikap dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit pada hari ini, yang menyulitkan kita dalam kerja, menyulitkan kita dalam perniagaan, menyulitkan semua orang lah. Pokoknya semua akan pasti terasa. Tapi syukur Alhamdulillah di Singapura kita pada hari ini, pemerintah kita membuat langkah-langkah yang positif. Dan langkah-langkah itu adalah selaras daripada apa yang telah diajarkan oleh agama kita. Supaya kita ni menjauhi tempat-tempat yang ada keramaian. Kerana ditakuti, contohnya boleh menular atau kita boleh menularkan kepada orang lain. Sebab kita tak tahu siapa di antara kita yang pada hari ini diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit seperti ini. Oleh kerana itu kita dengar di masjid kita pun sudah kita tidak dapat menunaikan ibadah Jumaat selama 3 minggu berturut-turut. Jadi oleh kerana itu, sebelum saya memberikan sedikit panduan ni, saya ingin memberikan nasihat kepada semua kita, termasuk diri saya sendiri, agar kita menghadapi masalah pada hari ini dengan penuh ketabahan dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma asabakum min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apa pun musibah yang ditimpa ke atas diri kita, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman dalam surah Taubah ayat 51, "Kullan yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan ditimpakan sesuatu atas kamu ini, melainkan Allah telah tetapkan perkara itu terjadi. Tetapi kalau jika sekiranya perkara itu Allah tak tetapkan terjadi, insya-Allah kita akan terselamat. Walau bagaimanapun, kita disuruh berusaha, bukan tawakal seperti tawakal buta. Ada sebahagian daripada kita yang mengatakan, buat apa kita nak takut? Kita perlu takut dengan Allah. Kita tak perlu takut dengan penyakit-penyakit ni semua. Cakapnya itu benar, tetapi perbuatannya itu adalah salah. Kerana apa? Kita lihat bahawa penyakit-penyakit yang berjangkit, wabak yang terjadi pada hari ini, telah terjadi lama dulu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara para sahabat yang telah ditimpa penyakit ini seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Bilal bin Rabah. Pada satu ketika waktu mereka masuk ke kota suci Madinah pada peristiwa hijrah, Madinah pada ketika itu sedang dilanda oleh demam panas. Penyakit wabak, apa pun jenis yang wabak ini, mungkin pada ketika itu adalah penyakit yang berbahaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar sahabat tersebut dilindungi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah penyakit wabak panas ini daripada kota suci Madinah
dan dihantar ke Juhfah, salah satu tempat waktu kita nak menjatuhkan niat, iaitu di miqat, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah umrah. Dan pada ketika di zaman sahabat-sahabat juga pernah terjadi banjir yang besar, ya, pada ketika itu jalan belecak, ya, hujan lebat terjadi, dan apabila mereka mengumandangkan solat, ya, setelah mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, selepas itu mereka mengatakan as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum. Padahal itu baru lecak daripada banjir yang terjadi. Bukanlah sampai orang kata mengancam jiwa, tetapi untuk kemudahan masyarakat Islam pada ketika itu. Ditakuti menyusahkan mereka, disuruhkan mereka solat di rumah. Ya. Jadi ini bukan satu benda yang baru, dan wabak-wabak ini terjadi, ya, bukan disebabkan juga, ya, oleh musibah mana Allah nak menghukum orang-orang yang berdosa. Memang boleh terjadi, tetapi bukanlah disebab utamanya untuk menghukum orang berdosa. Ini merupakan ujian daripada Allah. Dan perlu kita garis bawah, ujian ni tidak semestinya, ya, hanya kepada wabak dan juga penyakit yang menular. Dia boleh jadi juga masalah kepada anak, masalah kepada suami, masalah pada isteri. Itu semua masalah, bentuk-bentuk masalah. Tapi ada yang khusus, ada yang berbentuk umum. Dan pada hari ini apa yang kita hadapi adalah berbentuk umum. Seluruh masyarakat, tak kira Islam bukan Islam, menerima, menikmati tekanan yang sama. Ya, jadi di zaman sahabat-sahabat, waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menuju ke Syam, diberitahu oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah, governor Syam pada ketika itu, bahawa kota Syam ni banyak yang meninggal dunia di antara para sahabat kerana setelah ditimpa penyakit ta'un al-amarah pada ketika itu. Dan Sayyidina Umar yang sedang menuju ke Syam ni berpatah balik, mengambil keputusan untuk berpatah balik, ya, kembali ke Madinah. Dan Abu Ubaidillah bin Jarrah ni tidak berpuas hati pada ketika itu, seorang sahabat Nabi SAW. Dan dia berkata, wahai Umar, adakah kau nak lari daripada takdir Allah? Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kami pergi daripada takdir Allah menuju satu takdir Allah yang lain. Dan Rasulullah SAW dalam hadis jelas mengatakan apa? Firra min majzum kama tafirru min asad. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dia kata apa? Kalau kamu bertemu dengan penyakit-penyakit kusta, taun atau sebagainya di suatu kawasan, kalau kamu boleh lari, larilah seperti kamu melihat harimau. Jadi oleh kerana itu ada yang mengatakan tawakal Allah tapi tanpa usaha. Rasulullah juga bertawakal. Apabila Rasulullah SAW menunggang tunggangannya, dan apabila sampai satu tempat, dia ikat. Aqillah wa tawakal. Dan apa tawakal kita? Bersihkan diri, jaga jarak di antara kita, cuba mematuhi perkara-perkara yang untuk kebaikan diri kita. Jika sekiranya terjadi, ya, kalau jika sekiranya kita tidak menjaga, kalau terjadi, bukan hanya menyusahkan diri kita, menyusahkan keluarga kita, menyusahkan masyarakat kita, ya, saudara mara kita yang berdekatan dengan kita, dan kita telah menzalimi orang yang lain. Az-zulmu zulumat. Dan zalim itu adalah kegelapan. Jadi oleh kerana itu, ya, yang mengatakan bahawa, ya, tawakallah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, itu adalah satu percakapan yang saya rasa kalau disalahgunakan akan membuatkan kesesatan. Sebab Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau kita nak mengatakan ini adalah menghukum orang-orang yang zalim, yang jahat, bagaimana pula sahabat-sahabat Rasulullah yang mati kerana penyakit-penyakit wabak? Antaranya sahabat Rasulullah yang meninggal dunia, Yazid bin Abi Sufyan, ya, Muaz bin Jabal, Abu Ubaidillah bin Jarrah, governor yang di Syam, dia sendiri meninggal pada ketika tersebut, ya, pada ketika terjangkit wabak. Adakah mereka orang yang berdosa? Adakah sahabat-sahabat ini semua berlakukan maksiat? Ini telah dijamin bagi Allah syurga mereka. Jadi oleh kerana itu, insafilah kata-kata yang nak kita keluarkan, dan bersifat bertanggungjawablah. Bersifat bertanggungjawab atas menyampaikan sesuatu khabar kepada orang-orang yang lain. Janganlah sampai kerana kita, orang lain menjadi susah, dan kita, ya, menerima orang kata dosa-dosa kering aja daripada perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertanggungjawab. Jadi sama-samalah kita saling menyayangi di antara satu dengan yang lain. Dan seterusnya, apa yang saya nak sampaikan, dalam Islam ni banyak perkara-perkara yang Allah minta kita berlindung daripadanya. Kita nak melawan satu benda, penyakit coronavirus yang tak nampak, kena lawan dengan sesuatu yang tidak nampak, dengan senjata yang tak nampak. Kita gunakan senjata yang digunakan untuk menyerang dengan menggunakan senjata terbalik untuk menyerang, iaitu untuk mempertahankan diri kita, dengan banyak minta perlindungan daripada Allah SWT. Saya menyarankan para jemaah yang melihat video ini untuk sama-sama pada setiap kali solat kita melakukan kunut nazilah.
sebelum rakaat sujud yang terakhir, maksud saya rakaat yang terakhir seperti solat subuh. Ya Allah, hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini washrif anna syarra ma qadait. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya. Yang pendek-pendek je. Allahumma adfa'na al-bala, Allahumma adfa'na al-bala, Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya. Ya, kalau kita tak hafal yang panjang-panjang. Dan ingat, setiap habis sembahyang kita lazimkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pelan-pelan saya baca a'udzu sama-sama. Bikalimati lahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali kita minta Allah lindung. Seperti mana Allah mengajarkan kita untuk melindungi diri kita daripada kejahatan malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sebab kejahatan ini biasa terjadi pada waktu malam. Kita tak nampak. Jadi Allah minta kita lindung. Sesuatu benda kita tak nampak dengan sesuatu yang tak nampak. Ya, kita melawan masalah tu kembali. Ya, dan yang keduanya, kita ajarkan anak-anak kita ada banyak masa di rumah. Positif ni sebab kita ada banyak masa lagi di rumah. Kita waktu untuk bermain dengan anak-anak, dan makan bersama dengan keluarga, berjamaah bersama keluarga, kemas rumah, apa banyak benda lah yang kita boleh plan untuk masa yang akan datang. Kalau kita nak melihat ni secara positif. Kerana mengeluh tak dapat menyelesaikan masalah. Ini masalah bukan di tangan kita. Masalah ni di luar daripada usaha kita. Ya, ini sebab terjadi setiap hari berubah. Sekejap begini, sekejap begitu, sekejap begini. Dan kita kena hadapi dengan tabah dan penuh keimanan kepada Allah. Beriman, percaya kepada benda yang kita nampak, percaya dengan benda yang kita tak nampak. Ya, dan saya mintalah kepada para jemaah, selain daripada kunut nazilah, mohonlah kepada Allah dilapangkan segala masalah dengan bersolat hajat pada setiap malam. Setiap hari kita bersolat hajat, tak kira waktu siang atau kita dapat peluang waktu petang atau kita berpeluang waktu malam, kerana ini sembahyang bersebab, bukan sembahyang tidak bersebab. Boleh dilaksanakan bila-bila waktu. Bersebab kita berhajat kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan, jika dia ni dalam keadaan susah hati atau ada masalah, dia ambil air wuduk dan terus tunaikan sembahyang. Jadikan amalan ni rutin harian kita. Ya, rutin harian kita. Ya, Allahumma ajirna. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku ganjaran di atas segala musibah yang kau kirimkan. Dan mudah-mudahan dengan kita ada yakin dekat kepada Allah, ihfazillah yahfazka, kamu jaga Tuhan, Tuhan akan jaga kamu. Mudah-mudahan ini akan jadi sikit sebagai azimat kita untuk kita menghadapi perkara-perkara yang tidak menentu. Ya, jemaah yang saya hormati sekalian, jagalah diri kita, keluarga kita, jarak kita dengan satu dengan yang lain. Bukan kerana kita tidak mau bersalaman, kita takut nanti kita menularkan kepada orang lain atau orang menularkan sesuatu kepada kita. Ingat, sayangilah keluarga kita, sayangilah orang sekeliling kita. Bersifat bertanggungjawablah di atas perbuatan kita. InsyaAllah kita akan diberikan sebaik-baik ganjaran dan kita akan dapat melihat hasilnya, dan kita melihat apakah ganjaran kesabaran kita ya setelah ini semua akan berakhir. InsyaAllah sampai kita bertemu lagi dalam lain kesempatan. Terima kasih untuk semua. Terima kasih kepada Masjid An-Nur yang memberikan saya kesempatan pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.